Diberi kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, perbarisan pada pagi ini dimulakan dengan panggilan tanda. Diberi kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, perbarisan perutusan Perintah Ulung Panglima Tentera Darat ke-30 yang penuh yang gemilang pada pagi ini diteruskan dengan perbarisan masuk padang.
hadirin yang berhormat sekalian, perbuatan saya hari ini dikatakan namun statement terdiri daripada semua korban kendaraan dan satu statement maupun satu perintah serta satu statement sebagai kepala. Perbuatan saya hari ini terdiri daripada 52 pegawai dan 1,509 anggota dan lembaga. Perbuatan pada hari ini diketuai oleh Letnan Raja Faisal bin Anwar, Pegawai Pemerintah Presiden ke-24 Resimen Askar Melayu Raja. Penolong Ketua Perbarisan Major Jeneral Wu Weixiang, Juru Alam Kawalan Teknik Ketua Komisi Pusat Latihan Tempur Negara. Ketua Perbarisan Ketua Syahir Azman bin Abdul Lawan, Pegawai Strategis 16 Pusat Korban Raja. Dan hasil manajemen perbarisan Pegawai Satu Syahir bin Abdul hasil manajemen sejarah. Dimulai sebelah kiri mata kawal. Statement pertama adalah yang Resimen Askar Melayu Raja yang diketuai oleh Major Hasnul Hafiz bin Hasan, Ketua Kompeni Batalion ke-12 Resimen Askar Melayu Raja Mekanize. Statement kedua, statement Rukra Khas yang diketuai oleh Major Surwandi bin Hasan, Penolong Ketua Skuadron YXT 21 Komando. Statement ketiga adalah statement Sebuah Kejimala yang diketuai oleh Major Muhammad Faisal bin Anwar, Ketua Kompeni Batalion ke-9 Resimen Askar Melayu Raja Kepala. Statement keempat adalah statement Resimen Ranger Diraja yang diketuai oleh Major Arifuddin bin Muhammad Yusuf, Ketua Kompeni Batalion Pertama Resimen Ranger Diraja. Statement kelima, Detachment Resimen Sempadan yang diketuai oleh Major Muhammad Azli bin Ghazali, Ketua Kompeni Batalion ke-5 Resimen Sempadan. Detachment ke-6, Detachment Kor Amon Raja yang diketuai oleh Major Muhammad Azli bin Ghazali, Ketua Skuadron Resimen Sempadan.
Dihormat dan hadirin yang berhormat sekalian, mengumumkan ketibaan yang berbahagia Letnan Jeneral Datuk Muhammad Sofi bin Matri, Panglima Medan Timur Tengah. Baris! Baris! Down! Dihormati sehadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan ketibaan yang berbahagia Letnan Jeneral Datuk Pahlawan Haji Muhammad Husaini bin Sakri, Panglima Medan Barat Tentera. Baris! Baris! Down! Hormat! Hormat! Down!
Jadi semuanya dari yang bersedia untuk menjadi orang yang bahagia dan menjadi orang yang bertumbuh membawa sedikit dibagi ini adalah bagi berdarah. Panas! Panas! Down! Oman! Palma! Oman! Down!
Pembarisan Berutusan Perintah Ulung Parlimen Tentera Darat ke-30 terdiri daripada 55 pegawai dan 1,509 anggota lain-lain pangkat siap untuk diperiksa Parlimen.
Kendaraan meneruskan acara Parlimen. Baris! Kejaran langkah! Dari tegak! Cepat jalan! Sedang! Diri! Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia, Panglima Tentara, Timbalan Panglima Tentara, Panglima dan hadirin yang dihormati sekalian. Selamat mendapat arahan daripada Panglima dan hadirin tentara untuk kita melaksanakan terjaga COVID-19. Ketemu dengan Yesus di kediaman Malaysia. Pada keterangan bagi berangkat barang dulu dan kawasan penjawab. Orang yang mengalami itu tetap lagi. Terus melihat membuat diri dan jiwa Muhammad ini sekarang dalam bekerja tidak bagi menerima arahan jabatan daripada kawan berbagai hadapan bagi menciptakan kawasan pertahanan dulu yang Allah nama bagi. Ditugaskan untuk membantu pasukan artileri yang ditugaskan sebagai AOP. Sebuah kereta kebal merdeka telah diarahkan untuk siap sedia lawan jalan utama yang akan menunjukkan dan memuntahkan kemarahan kereta kebal dan menetapkan untuk untuk membawa teks perintah ulung Panglima Tentera Darat untuk dibacakan oleh Panglima Tentera Darat kepada gabungan penggembur Tentera Darat. Kedengaran adalah tembakan daripada grup kereta kebal merdeka yang di hadapan pentas utama kereta pesawat komputer IMM, kereta pesawat tempur infanteri dan pesawat komputer akan menggunakan anggota Station Future Soldier dan anggota grup Ratas yang seterusnya akan menyerahkan teks perintah hulu kepada yang berbahagia Panglima Tentera. Dipersilakan.
siap. Seperti yang dapat dilihat sebentar tadi, kelihatan di bawah udara pada kawan diterbangkan dengan luas 16 knot di area Eropa. Ini hanya itu simbolik kepada 16 Korps dan Regimen yang ada di dalam udara. Dan peranan sebagai Korps dan Flyer bagi perusahaan dikawal dan pengawasan oleh pasukan pilihan country dan Perbarisan diteruskan dengan mempersilakan Yang Berbahagia Panglima Tentera Darat untuk menyampaikan perutusan Perintah Ulung Panglima Tentera Darat ke-30. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Yang Berbahagia Panglima. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Hanya kepadanya kami memohon pertolongan dalam urusan dunia dan agama. Selawat dan sejahtera semoga dilimpahkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semulia-mulia pesuruhnya, serta atas keluarga dan sekalian sahabat-sahabatnya. Yang berbahagia Letnan Jeneral Datuk Tengku Muhammad Fauzi bin Tengku Ibrahim, Timbalan Panglima Tentera Darat. Yang berbahagia Letnan Jeneral Datuk Pahlawan Haji Muhammad Huzaini bin Sabri, Panglima Medan Barat Tentera Darat. Yang berbahagia Letnan Jeneral Datuk Muhammad Sofi bin Ma'lepi, Panglima Medan Timur Tentera Darat. Yang berbahagia Letnan Jeneral Datuk Zaidan bin Atan, Ketua Staf Tentera Darat. Datuk-datuk, Panglima-Panglima, pegawai-pegawai kanan, para perwira, Sarjan Major Regimen Tentera Darat, bintara dan petanda, tuan-tuan, para hadirin dan segenap warga Tentera Darat yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, tinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketentuan masa, kudrat dan iradanya jua amanah untuk merajui Tentera Darat yang tercinta ini pada hari ini tergalas di atas bahu saya untuk diteruskan kesinambungannya. Oleh itu, saya dengan penuh rela menyerahkan segalanya ke atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kecekalan dan kekuatan untuk meneruskan kecemerlangan Panglima-Panglima Tentera Darat terdahulu. Untuk itu, saya menyeru setiap lapisan warga Tentera Darat untuk bersama-sama berdiri teguh mengutarakan janji sumpah keramat yang telah kita lapaskan dalam ikrar kesatria. Pada kesempatan ini, izinkan saya menzahirkan setinggi-tinggi junjungan kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaku Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia atas limpah perkenan melantik saya sebagai Panglima Tentera Darat yang ke-30.
Sesungguhnya, Angkatan Keramat ini akan sentiasa menjunjung tinggi sumpah taat setia terhadap perkhidmatan di bawah pemerintahan Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong dalam mendaulat watan tanah air tercinta Malaysia. Jutaan terima kasih turut saya ucapkan kepada pihak kerajaan, khususnya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri Pertahanan kerana memberi kepercayaan penuh kepada saya untuk mengemudi Angkatan Perdana ini demi menjadikan Malaysia yang selamat, berdaulat dan makmur serta mempertahankan keluhuran perlembagaan dan kepentingan negara. Untuk itu juga, saya mewakili Barisan Kepimpinan Ketumbukan Tentera Darat merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Seri Muhammad bin Abdul Rahman yang telah meletakkan Tentera Darat di landasan yang kukuh untuk mencapai aspirasi angkatan masa hadapan. Ketumbukan gagah setia yang saya sanjungi, berbekalkan etos kepahlawanan dan sumpah ikrar ksatria, Tentera Darat telah menjadi tunggak kepada keselamatan, kedaulatan dan kemakmuran tanah air ini bersama-sama rakan seperjuangan yang lain dalam Angkatan Tentera Malaysia. Apa yang kita warisi hari ini telah menjadi teras kepada keutuhan Tentera Darat sebagai sebuah ketumbukan yang kredibel, profesional, tangkas dan tuntas. Ini adalah bertepatan dengan coban kata kita, gagah setia. Negaraku Malaysia, ini janji kami. Tentera Darat akan tampil gagah. Kita memiliki daya juang dan sasiah kepewiraan yang menghasilkan keunggulan jati diri untuk mempertahankan kedaulatan negara dari sebarang bentuk ancaman dengan cekal tanpa gentar. Tentera Darat akan kekal setia. Kita berpegang teguh pada prinsip rukun negara dan ikrar perjuangan tanpa ada unsur untuk mengkhianatinya dalam apa jua bentuk secara nyata maupun tidak. Tugas yang digalas pada bahu setiap individu dalam Tentera Darat adalah jauh sama sekali berlainan berbanding dahulu. Dunia kita hari ini dipenuhi dengan berbagai bentuk bahaya dan ancaman. Ia adalah kompleks, tidak jelas dan sukar diramal. Negara kita tidak terlepas dari senario geopolitik global yang saling bergantungan antara satu sama lain. Kesan limpahan atau spillover effect, krisis dan konflik serta persaingan hubungan antara bangsa turut memberikan kesan negatif terhadap sistem pertahanan dan kestabilan keselamatan. Kita juga berhadapan dengan ancaman bukan tradisional seperti jenayah rentas sempadan, perubahan iklim dan bencana alam serta ancaman berbagai bentuk dan hibrid. Ini adalah ancaman yang nyata dan jelas terhadap kedaulatan dan kepentingan negara. Oleh yang demikian, Tentera Darat sebagai salah satu domain Angkatan Tentera Malaysia perlu disesuaikan agar berupaya untuk memberi opsi ketenteraan berjulat luas sebagaimana yang dinyatakan menerusi strategi ketenteraan negara. Selain dari itu, Tentera Darat akan menyediakan ketumbukan domain daratan yang berupaya untuk bertindak balas menerusi konsep peperangan bersama dalam persekitaran operasi pelbagai domain yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Selain dari itu, saya menekankan agar Tentera Darat sentiasa konsisten dalam semua aspek pemerintahan dan pengurusan organisasi. Ini sekaligus membolehkan Tentera Darat dibangunkan secara inklusif dan mampan. Usaha ini adalah untuk membolehkan Tentera Darat menumpukan daya usaha secara efisien dan efektif bagi mencapai matlamat strategik
yang telah ditetapkan oleh Angkatan Tentera Malaysia. Oleh yang demikian, hasrat ini akan terus dilaksanakan secara terangkum dan bersistematik dalam memacu tentera darat yang kredibel. Aspirasi ini adalah diteraskan kepada 3 objektif utama, iaitu kesiapsiagaan, kemampanan organisasi dan sahsiah kepewiraan yang diperkukuhkan melalui gandengan tertumpu, terancang serta menyeluruh konsep sinergi 3M. Ia akan dijadikan titik tumpu dalam meneruskan inisiatif dan program yang telah digariskan dalam Pelan Pembangunan Keupayaan AMI 4 Next G. Kita harus sentiasa peka bahawa cabaran mendatang memerlukan tentera darat untuk berupaya memberikan option tindak balas tenteraan yang merentas dan merangkumi pelbagai domain. Tentera darat juga harus mempunyai ruang hubung kait dengan usaha keseluruhan kerajaan dan masyarakat. Untuk itu, tentera darat perlu bersikap tangkas dan tuntas melalui kombinasi sumber manusia, kelengkapan dan pengetahuan serta kaedah yang memenuhi keperluan tersebut. Walau bagaimanapun, kita perlu akur bahawa perancangan pembangunan ini tertakluk kepada kekuatan fiskal negara yang pada ketika ini dalam proses pemulihan pasca pandemik. Keterbatasan pemulihan ini tidak boleh dilihat sebagai penghalang pada usaha kita untuk menyediakan angkatan yang kredibel. Saya bertekad untuk menggembleng keseluruhan organisasi tentera darat agar mengambil pendekatan inovatif dan rasional bagi merumuskan formula pembangunan angkatan yang menepati strategi ketenteraan negara. Oleh itu, bagi menetapkan panduan hala tuju tentera darat, hasrat saya akan berpaksikan kepada kertas putih pertahanan, strategi ketenteraan negara dan pengukuhan kepada pantauan strategik daripada Panglima Angkatan Tentera. Hasrat ini selanjutnya hendaklah ditafsirkan dan dilaksanakan oleh setiap Panglima Formasi. Sebagai sebuah angkatan yang kredibel, tentera darat perlu bersedia untuk berubah dan berevolusi. Ini memerlukan tentera darat untuk bersatu dan bersepakat dalam menjayakan agenda pertahanan dan keselamatan negara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ra'd ayat 11 yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Hasrat untuk menjadikan tentera darat sebagai angkatan yang kredibel akan dilaksanakan melalui 3 penumpuan yang memandukan sinergi 3M sejajar dengan hasrat Panglima Angkatan Tentera. Penumpuan pertama akan memberikan penekanan terhadap elemen kemanusiaan ataupun man. Saya mengarahkan semua Panglima Formasi untuk memberikan penumpuan secara khusus, konsisten dan tertumpu dalam membangun serta mengukuhkan modal insan elemen kemanusiaan. Usaha pemerkasaan sumber manusia ini dapat dicapai dengan mempertingkatkan balas kecekapan, keberkesanan dan kesiapsiagaan yang sejajar dengan fungsi, peranan serta tanggungjawab yang telah ditetapkan. Saya menegaskan, sesungguhnya ilmu membina keyakinan. Ungkapan Jeneral Tan Sri Datuk Seri Muhammad Abdul Rahman, "We equip the man, not the machine," perlu kita jadikan sebagai panduan. Sumber manusia yang dilengkapi ilmu dan kemahiran ini perlu disokong dengan keadaan yang kondusif. Oleh itu, peningkatan kualiti hidup warga yang merangkumi aspek kebajikan dan program-program seperti pendidikan, kesihatan dan pengukuhan jati diri serta aspek kerohanian akan terus menjadi keutamaan.
Kita seharusnya menginsafi bahawa tentera adalah satu kejayaan yang mulia di dalam agama. Oleh yang demikian, jadikanlah ia sebagai jambatan yang dapat membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap semua warga Tentera Darat akan menjadi ejen pembangkit ke arah pembangunan Tentera Darat, seterusnya menyumbang kepada kesejahteraan rakyat dan negara. Penumpuan kedua adalah mesin. Upaya tenteraan akan dapat dicapai melalui perkakasan dan peralatan yang menepati konsep operasi serta fungsi doktrinal Tentera Darat. Pengukuhan ini perlu dilaksanakan secara menyeluruh, berkaedah dan berfokus dengan mengambil kira matlamat keupayaan pelan pembangunan keupayaan strategik Tentera Darat yang terdiri daripada keupayaan detection, survive and strike, sustainment, protection dan nation building. Dengan ini, Tentera Darat akan dilihat lebih bersifat fit for purpose, able to fight and win. Namun begitu, kita harus mendepani realiti pengurusan sumber yang tepat. Justru, Tentera Darat perlu mendukung strategi senggaraan menyeluruh agar ia berupaya untuk mengeksploitasi keseluruhan elemen keupayaan serta memiliki daya tempur yang mampan, tangkas dan tuntas. Dengan kata lain, do the best with what we have. Panduan yang telah saya nyatakan adalah selaras dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat ke-60 yang bermaksud, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang tidak kamu mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, nescaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi. Penumpuan ketiga adalah method. Kedua-dua elemen man dan machine akan disatukan dalam ekosistem Angkatan Masa Hadapan yang memiliki keseimbangan dari aspek kebersamaan dan keboleh-operasian. Sumbangan itu terdapat dalam menggarap dan menggolah konsep operasi serta mengacu pembangunan doktrin yang berlandaskan konsep kebersamaan dan keboleh-operasian. Warga kakak setia dan saya kasihi sekalian, sinergi 3M yang saya jelaskan sebentar tadi perlu dilaksanakan berdasarkan parameter Angkatan Masa Hadapan. Maka saya telah menggariskan 5 teras yang saya apolikan sebagai siaga, iaitu sumber manusia, inovasi peperangan bersama, agenda pengukuhan keupayaan, gagasan tentera dan rakyat, dan ajakan diplomasi pertahanan. Teras pertama, sumber manusia, cakna etos kepahlawanan. Pembangunan latihan dan kemahiran sumber manusia adalah pendukung Tentera Darat yang kredibel. Saya berkehendakkan agar jawatan kuasa latihan Tentera Darat dan Parlimen Pemerintahan Latihan Tentera Darat beserta pengurus dan penasihat latihan setiap kor menentukan perkara-perkara berikut terlaksana. Pertama, penilaian menyeluruh bagi menilai keberkesanan latihan dan keterampilan kemahiran di semua peringkat anggota Tentera Darat. Kedua, membangunkan program latihan bersifat realistik dan berfokus secara berterusan. Oleh itu, pembelajaran secara berterusan perlu dibudayakan. Ketiga, membangunkan strategi latihan yang mengambil kira keperluan fizikal, mental dan rohani yang akan mempertingkatkan prestasi serta daya tahan kepada daya tempur Tentera Darat. Samping itu, pemekasan sumber manusia juga perlu disokong melalui usaha meningkatkan kesejahteraan warga
mengukuhkan rohani dan menggubal pola pemikiran ataupun mindset bagi menangkis alasan negatif dalam memelihara imej dan kredibiliti Tentera Darat. Oleh yang demikian, saya berkehendakkan agar setiap lapisan pemerintahan menerapkan dan membudayakan ikrar satria dan etos kepahlawanan bagi melahirkan warga Tentera Darat yang profesional dan memiliki jati diri yang unggul berlandaskan nilai-nilai murni. Teras kedua, inovasi peperangan bersama. Dalam usaha Tentera Darat untuk meningkatkan upayaan peperangan bersama, penekanan khusus diberikan melalui pendekatan berikut. Pertama, membangunkan strategi domain daratan ataupun land force strategy yang akan menjadi penanda arah kepada Tentera Darat untuk beroperasi dalam lingkungan konteks krisis dan konflik masa hadapan. Keduanya, menggarap falsafah peperangan bersama dalam persekitaran operasi pelbagai domain melalui persefahaman, kesamaan dan integrasi antara perkhidmatan. Ketiga, mendukung strategi pertahanan negara yang berlandaskan kepada pertahanan komprehensif. Teras ketiga, agenda pengukuhan keupayaan. Sebagaimana yang saya nyatakan sebentar tadi, Tentera Darat berhadapan dengan cabaran sumber yang terhad dalam melaksanakan agenda mengukuhkan keupayaan angkatan. Saya berkehendakkan rancangan pemulihan yang melibatkan protokol pembangunan dan belanja mengurus dilaksanakan secara rapi, tertumpu dan bersasar agar keberhasilan berimpak tinggi diperolehi. Ia juga bagi membolehkan pelan ini kekal relevan dengan persekitaran pertahanan dan keselamatan semasa serta perkembangan teknologi yang dinamik. Teras keempat adalah gagasan tentera dan rakyat. Pada masa kini, tanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara bukan lagi terletak semata-mata di atas bahu pasukan keselamatan, tapi ianya merupakan tanggungjawab segenap lapisan masyarakat. Sehubungan itu, strategi ketenteraan negara telah menggariskan pendekatan whole of government and whole of society atau WOGOS bagi memantapkan daya ketahanan negara secara komprehensif. Tentera Darat juga perlu berperanan sebagai pemangkin kepada pembangunan negara melalui keupayaan pembangunan nasional ataupun nation building. Justru, saya berkehendakkan kerjasama dan hubungan erat yang sedia terjalin di antara Tentera Darat dan agensi kerajaan serta swasta hendaklah diperkukuhkan melalui interaksi serta hubungan baik dengan semua pemegang taruh. Samping itu, penglibatan askar watannya sebagai angkatan yang berperanan membantu ganti atau augment kepada angkatan tetap hendaklah diperkasakan. Teras kelima, ajakan diplomasi pertahanan. Dalam menepani cabaran geostrategik global dan serantau, Tentera Darat perlu mengambil langkah proaktif untuk memperkukuhkan hubungan diplomasi pertahanannya. Ancaman berbagai domain masa kini memerlukan kerjasama bersepadu dari komuniti global supaya keupayaan dan kepakaran dapat dikongsi serta dimanfaatkan dengan maksimum. Justru, saya berkehendakkan Tentera Darat mempertingkatkan usaha dalam aspek latihan, operasi dan kerjasama pertahanan bersama negara-negara sahabat. Penyertaan yang lebih aktif dalam eksersis khusus luar negara dan pertukaran jumlatif perlu dijadikan keutamaan. Peningkatan dalam pelaksanaan operasi bersama negara luar juga perlu diberi perhatian, utamanya dalam perkhidmatan di bawah pagi-pagi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Manakala kerjasama pertahanan yang merangkumi perkongsian dan pembinaan teknologi perlu diperkukuhkan sebagai pemangkin pada usaha merealisasikan inisiatif ini. Jika penumpuan dan 5 teras yang telah saya nyatakan sebentar tadi adalah dilihat sebagai platform yang akan membawa Tentera Darat seiring dengan Angkatan Tentera Malaysia dalam mencapai aspirasi Angkatan 30 ataupun Force 30. Keutamaan ini
telah dizahirkan oleh kerajaan melalui peningkatan protokol pertahanan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa pembentangan belanjawan 2024 baru-baru ini. Hasrat luhur untuk mempertahankan kedaulatan dan melindungi kepentingan negara merupakan manifestasi penyataan tentera darat adalah jaminan keamanan negara yang sentiasa kekal relevan. Oleh itu, tentera darat akan sentiasa berdiri teguh dalam barisan yang ampuh sebagai sebuah angkatan yang gagah dan setia. Saya simpulkan perkara yang dinyatakan di atas sebagai satu moto, iaitu gagasan gagah setia. Gagasan gagah setia adalah kupasan yang berasaskan leluhur tentera darat yang mencakupi etos kepahlawanan. Ia merupakan satu gagasan menyeluruh mengenai segala aspek tanggungjawab dan amanah terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah serta kemakmuran negara. Akhir kata, saya menyeru agar seluruh warga tentera darat sentiasa bersatu hati dan membulatkan tekad untuk menggeblek usaha dan meraih kejayaan Angkatan Keramat ini. Saya berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melimpahkan rahmat-Nya dan memberkati segala usaha serta dipermudahkan segala urusan kita dalam mendaulatkan tanah air tercinta ini. Saya berkehendakkan seluruh warga gagah setia bersama-sama saya untuk menjadikan tentera darat dan Angkatan Tentera Malaysia kekal kredibel, sentiasa relevan serta teguh sebagai perisai negara dalam mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah dan melindungi kepentingannya. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Gagah setia.
bersama dengan organisasi ini. Kami mohon agar apabila kiranya Panglima Tentera terus dikurniakan kekuatan iman dan takwa, ketegangan bina, bersama kebijaksanaan dan kecekapan dalam menghadapi tentera, agar terus gagah mengibarkan panji-panji di bumi bertuah ini. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perteguhkan dan perkukuhkanlah pegangan dan iltizam kami sebagai warga tentera darat bagi memberikan sepenuh ketaatan dan kesetiaan kepada Panglima Tentera Darat demi menggalas amanah pertiwi bagi mengekalkan tentera darat sebagai benteng utama pertahanan negara. Allahumma ya mujibas sa'ilin wa ya arhamar rahimin. Doa kami ya Allah agar sinergi 3M melalui 5 teras SIAGA siaga yang telah diucapkan oleh Panglima Tentera dapat kami perjuangkan dan diintegrasi dalam budaya negara kami sebagai warga tentera. Mudah-mudahan tentera sentiasa ini di bawah perlindungan dan pemeliharaan terus bergerak sendiri, tabah dan berkasa, rela berkorban apa saja untuk agama, bangsa dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa la tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzu bika min al-khawfi wal-junud wal-juzam wa min sayyi'il al-asqam. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Hormat Panglima! Hormat! Tetap! Menjalankan tugas Panglima. Baris! Kita kanan! Pusing! Dari tengah! Cepat, jalan! Diri dihormat dan hadirin yang terhormat sekalian, bagi segala terhormatnya, mempersilakan Panglima Tentera untuk mengambil kedudukan pada posisi bawah. Terus sekalian. 1, 2, 3. Datuk, mohon atas. 1, 2, 3.